Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? How's everybody doing? Okay, so apa kita nak belajar dalam video sharing kali ini tuan-tuan dan puan-puan, iaitu apa yang dinamakan sebagai caveat. Okay, caveat ni apa? Okay, caveat ni adalah, okay tuan-tuan dan puan-puan tengok daripada sini Okay, caveat ni adalah satu perkataan yang bermaksud adalah satu instrumen menghalang urusan. Urusan apa ni? Iaitu urusan-urusan yang melibatkan dokumen hak milik. Okey. So, caveat ni dia macam satu bebanan lah tuan-tuan dan puan. Dia jadi macam satu mangga berkunci. Menyebabkan bila kita nak buat apa-apa dekat dokumen hak milik kita tu jadi terganggu. Dia macam kita ada satu rumah, orang lain datang pasang mangga kunci dekat rumah kita tu. Itu maksudnya lah. Dia bukan ambil pemilikan rumah kita itu, tapi dia menyusahkan kita untuk keluar pada rumah tersebut. Okey, maksudnya begini. Caveat ni biasa dikaitkan dengan lelongan. Okey, kita nak fahamkan dalam caveat ni adalah dia adalah satu instrumen yang menghalang satu pemilik hartanah tersebut, satu pemilik rumah tersebut kalau dalam senang erti kata untuk buat urusan jual beli. Okey. Kalau dalam keadaan ini, jadi kenapa caveat tu dimasukkan? Caveat ni biasa dimasukkan didaftarkan oleh individu berkepentingan. Berkepentingan kepada pemilik hartanah tersebut. Contohnya begini saya ada seorang kawan ni. Okey, dia nak pinjam duit dengan saya. RM100,000 sebagai contoh besar lah Dia nak pinjam dengan saya RM100,000. Jadi saya bimbang. Saya bimbang yang kalau dia dah pinjam duit, lepas tu dia lari hilang, jadi satu hal pula saya nak cari dia dan tak dapat dihubungi dan sebagainya. Okey. So saya pun bagi pinjam. Namun sebelum saya bagi pinjam tu saya tanya, "Engkau ada hartanah tak? Ada rumah tak?" Kenapa saya nak caveatkan rumah tersebut? Okey, kenapa saya nak letak kunci mangga dekat rumah dia? Okey, dia nak duduk tak ada masalah pun. Bukan menunjukkan saya mengambil pemilikan terhadap rumah tersebut. Tapi tatkala dalam keadaan dia merancang untuk menjual, bila peguam buat carian, dia tengok ada orang caveat rumah tersebut. Jadi peguam akan bagi tahu kepada pemilik rumah ni tadi, iaitu peminjam duit saya, dia pun bagi tahu, dia kata, tuan tak boleh jual kerana rumah tuan ni ada caveat. Ada bebanan, ada sekatan dekat situ. Berbentuk mangga kecil dekat pintu tuan. Tuan tak boleh keluar. Tuan selesaikan caveat ini, barulah kita boleh buat pindah milik. Okey, boleh faham So, biasanya dekat sini, ia sah selama 6 tahun. Caveat individu, bila diletakkan dekat situ, diletakkan dekat satu-satu dokumen hak milik tu, letakkan di atas satu rumah tu, dia sah selama 6 tahun. Okey, macam mana nak buktikan saya ada kepentingan? Senang aja, iaitu dengan tunjuk contohnya saya ada perjanjian pinjaman tadi, saya bawa dekat pejabat tanah, dengan maklumat hartanah tersebut, saya beritahu pejabat tanah, saya nak caveatkan hartanah ini. Maka pejabat tanah pun letakkan nama saya sebagai orang yang ada kepentingan terhadap pemilik tersebut. Jadi, bila saya masukkan tu, caveat saya sah selama 6 tahun. Adakah dia auto renew? Jawapannya tidak. Maksudnya saya sebagai orang yang meng-caveat tu kena tahu bilakah tarikh akhir caveat saya. Takut tak perasan, tengok-tengok pemilik rumah tu tadi dalam diam-diam dia tengok caveat tersebut dah terangkat kerana dah 6 tahun, dia pun senyap-senyap pergi jual. Itu yang tak mahu tu. So menjadikan yang caveat ni dia bukan satu instrumen yang boleh auto renew, tapi dia adalah sesuatu yang ada tempohnya selama 6 tahun. Jadi kalau kita sebagai penjual rumah, kita sebagai pemilik rumah, kita nak jual, ada orang caveat rumah kita. Bagaimana nak keluarkan caveat tersebut? Dia ada dua je cara. Iaitu dikeluarkan oleh individu yang caveat kita tu. Iaitu kita bagi tahu, okeylah Nah lah. Contoh dalam situasi pinjam duit tadi. Okey Nah Man, ambil RM100,000 kau, please. Tolong minta jasa baik, tolong keluarkan, tolong cabut balik caveat kau. Jawapannya boleh. Kedua, iaitu sekiranya kita gagal menjumpai pengcaveat, kalau dalam situasi lelongan hartanah sebagainya kan, ada caveat terhadap tanah tersebut, terhadap rumah tersebut, jadi kita boleh mohon daripada mahkamah untuk dapatkan court order. Court order untuk memohon untuk mengeluarkan caveat tersebut. Okey, so di sini tuan-tuan dan puan, jadi sudah tentu ada soalan. Bagaimana untuk check satu-satu hartanah tu, satu-satu rumah tu ada caveat ke tidak? Dia kena buat satu proses yang dinamakan sebagai proses carian. Okey, carian ni ada dua. Okey, carian ni kita nak buat kat mana? Iaitu di mana dokumen hak milik tersebut berada. Maknanya original dokumen hak milik tersebut berada di mana? Dia berada di pejabat tanah galian ke ataupun dia berada di pejabat tanah daerah.
Ni kena tengok balik lah dokumen hak milik tu kan. So bila kita dah dapat satu salinan maklumat dokumen hak milik tersebut, maka kita boleh pergi kepada pejabat tanah tersebut untuk buat carian. Dia ada dua jenis carian, iaitu kita boleh buat carian persendirian ataupun kita boleh buat carian rasmi. Biasanya sekadar untuk semak caveat ni kita buat carian persendirian cukup dah. Kalau tuan-tuan perempuan perasan ada 30-50 tu kan, ini bergantung kepada pejabat tanah. Pejabat tanah mana tuan-tuan perempuan pergi. Harganya berbeza-beza. Tapi standardnya, normalnya kebanyakan adalah cas cara carian persendirian RM30. Carian rasmi RM50. Okey. So, Alhamdulillah. Okey. Diharap tuan-tuan perempuan belajar sesuatu daripada video ini tentang apa itu caveat. Okey. Terima kasih banyak tuan-tuan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.